السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. InsyaAllah kita sambung dengan pengajian kita. Sebenarnya hari inilah hari kuliahnya, malam saya ganti. InsyaAllah semoga dengan kita muzakarah pagi ini Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman kepada kita dan sama-sama kita beramal dan sama-sama kita sampaikan apa yang kita belajar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam golongan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tergolong dengan sebagaimana golongan yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi mujalasatil ulama wastima'i alaikum bi mujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba al-mayyita bi nuril hikmati kama yuhyil arda al-mayyitata bima'il matari." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa harap-harap kita ni tergolong dalam golongan yang sebagaimana sabda Nabi, iaitu yang duduk dalam majlis, bukan duduk majlis ulama pun, kita dalam majlis yang mana pengindalan daripada ulama yang terdahulu. Wastima'il kalamil hukama, kita duduk, kita dengar perkataan-perkataan yakni kitab yang mereka karang, menyebabkan kita, hati kita ni dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata, fa inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah taala menghidupkan hati itu yang mati. Tuhan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, kama yuhyil arda, seperti mana yuhyil arda, menghidupkan bumi ini yang mati bima'il matari, dengan air hujan. Begitulah bumi yang keras, yang orang panggil yang tidak dihidupkan, payah nak dihidupkan, yang ada di atasnya apa? Yang keras, yang payah untuk dihidup, maka dihidupkan bumi tersebut dengan air mata, air hujan. Maka dengan manfaat air hujan tadilah bumi tadi boleh ditanam dan sebagainya. Begitulah hati kita ni, Allah Subhanahu wa taala hidupkan hati kita ni seperti mana menghidupkan bumi yang mati, iaitu dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah rahmat dan belah ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya usaha dan ikhtiar untuk mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kata orang guru, dia kata hati kita ni ibarat macam cawan. Hati kita ni ibarat macam cawan ni. Cawan ni bila ada dan tidak ada di dalamnya tu ada tai cicak, ada cicak ke apa ke dalam ni kan. Cawan ni ada tai cicak, ada binatang dalam ni. Nescaya kita tak boleh nak ambil air tersebut untuk minum. Air mana cicak tak nak minum, semut pun tak mau. Semut orang tak mau minum sebab takut jadi bodoh lah apa kan. Ada binatang lagi mesti tak akan kita ambil minum. Begitulah hati kita ni, bila ada benda yang menguasai hati kita, bagaimana binuril hikmah nak masuk ke dalam lubuk hati kita. Melainkan kita kena angkat air tersebut, hati tersebut, kita buangkan tercicak tadi, diisikan air yang baru, nescaya dapat kita minum. Begitulah hati kita ni, dibuangkan benda segala kotoran dengan kita duduk ngaji, kita muzakarah. Semoga Allah Ta'ala hidupkan hati kita yang mati, dan Allah Ta'ala berikan taufik dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Semoga kita tergolong dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Sambung dengan pengajian semalam. Kata Nabi, kata Musannif rahimahullah ta'ala, ayuh niskam.
Ayah dia kita cerita sendiri lah. Ayah dia sekarang ni, dia nama dia Abdul Qadir bin Waqah. Abdul Qadir bin Waqah ni dia seorang orang tani. Orang tani, tuan-tuan kalau sekarang ni insya-Allah kalau ada rezeki bapak sepanjang nak main. InsyaAllah kalau ada rezeki bapak sepanjang nak main. Bapak sepanjang menantu bagi ayah dia sekarang. Menantu bagi ayah dia sekarang. Pondok yang sekarang ni dijaga dan dikawal oleh Bapa di sekarang. Kenal ziarah pergi sekali di pondok ni, pondok ayah dia sekarang. Dia kuat orang panggil ayah dia sekarang ni, dia kuat pengarang kitab. Hampir 30 biji kitab dia kan. Macam-macam jenis demo yang tapi yang masyhur yang selalu orang baca kitab Taqribul Ikhwan, kitab segala kitab adalah. Tapi ada orang kitab tazkirah. Kebanyakan ayah dia sekarang ni dia banyak karang kitab tauhid. Kitab tauhid. Dan ayah dia sekarang lebih kurang lah. Bila kata yatim ni, dia belajar di Mekah Al-Mukarramah. Dia belajar tadi dulu, lepas tu dia sambung di Mekah Al-Mukarramah. Dia belajar di Mekah, belajar dengan Pak Da'i rahimahullah ta'ala. Tapi dia di senior lah. Kalau api abang macam tu salah tu gulai macam jenis apa tu jimat tu semua bawah ni semua lapis junior tapi dia lapis atas sikit senior lah. Dia orang gaji tak depan tapi gaji dia di belakang Pak Dah. Dia mukri lah tukang baca Pak Dah. Tapi anak murid Pak Dah kesayangan Pak Dah. Tapi orang yang sangat ahli. Kebanyakan yang keluar daripada pondok dia ni, kebanyakan semua jadi tok guru lah. Yang mengaji dengan dia, yang keluar daripada pondok dia ni, kebanyakan jadi tok guru lah. Maka Allah Ta'ala berikan keberkatan orang dahulu dalam negara kita dan belajar dan sebagainya, insya-Allah. Kita pun ambil tumpang berkat daripada kitab ulama ni. Semoga Allah Ta'ala berikan kita di kekuatan untuk kita di belajar kitab tersebut, insya-Allah. Tengok apa yang musannif rahimahullah ta'ala kata, qala muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dia kata puji-puji bagi Allah Ta'ala, iaitu Tuhan yang satu, lagi pula yang amat mengerasi, lagi yang menang, lagi yang sangat mengampuni. Menyatalah Tuhan membanyakkan beri rahmat dan selamat di atas seorang hamba-Nya dan Rasulnya, yaitu penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih, Al-Mustafa yang dipilih, dan juga di atas ahli rumahnya. Ahli ini keluarga rumah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik, yang baik-baik, yang suci-suci, dan juga di atas sekalian sahabat Nabi dan sekalian yang berpindah mereka turut sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Tengok apa dia kata. Puji-puji bagi Allah Ta'ala, iaitu Tuhan. Allah Ta'ala ini Tuhan. Pada yang itu Tuhan. Siapa dia Allah yang itu Tuhan? Kata Tuhan Salih rahimahullah ta'ala, Tuhan ni apa Tuhan? Yang tempat kita tumpu dan tumpang. Kita tumpu dan tumpuan kita situ, dan kita tumpang dekat situ. Tak ada. Habis dah tempat kita tu tumpuan. Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ni Tuhan? Tuhan ni makna kata ni tumpuan dan tumpangan kita. Yang Tuhan tu mula yang satu. Tuhan yang esa dia. Itu bahasa dalam ilmu tauhid, esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada af'al. Dua orang ini tauhid. Esa ini esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada af'al, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Zat Tuhan ini bukan berbilang-bilang, yakni kam mutasi dan kam mufassil. Zat tu, sifat Tuhan bukan kam mutasi, kam mufassil. Begitu juga af'al Allah bukan yang bahasa kam mutasi dan kam mufassil. Itu boleh tengok oleh kitab tauhid. Tuhan yang satu, lagi pula yang amat mengasihi Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qahhar. Tuhan yang sangat mengasihi hamba-Nya. Lagi yang amat menang, lagi yang sangat mengampuni. Yang sangat menang, lagi yang sangat menang, lagi yang sangat mengampuni akan hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita baca gitu. Menyatalah Tuhan yang baik, membaikkan, berilah membanyak. Menyatalah hamba Tuhan yang membaikkan, beri rahmat dan selamat, dia selamat dan salam.
dan selamat atas seorang hambanya dan rasulnya, iaitu penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini selawat dan salam jumlah doa dia. Maklum kita dah. Dan selawat dan salam di ke atas baginda Nabi, iaitu hambanya dan rasulnya, iaitu pesuruh hamba Allah Taala dan pesuruhnya Allah Taala. Siapa dia? Iaitu penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Mustafa yang dipilih. Sebut dekat di sini satu hadis mengenai satu hari seorang sahabat radhiyallahu anhu, dia jumpa dengan, dia tanya kepada Sayyidatina Aisyah, lebih kuranglah mafhum ini. Kalau salah kita satu hari dalam hadis dia kata, satu hari seorang sahabat radhiyallahu anhu dia nak pergi jumpa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia sebutlah dah jumpa Sayyidatina Aisyah. Satu hari Sayyidatina Aisyah dia ketuk tanya, ya Aisyah, aku nak tanya dekat hang lah. Nak tanya hang ni lah. Wah, Sayyidatina Aisyah kata, apa salahnya nak tanya? Tak tanya apa-apa nak tanya. Tak boleh nak tanya. Dah tanya. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Aisyah, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan pada yang pelak? Saya nak tanya, wah, ibadat. Sungguh-sungguh sahabat ni nak buat ibadat macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang boleh? Tak sungguh sebab apa? Sebab beramal nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tahap macam tu sahabat. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia kata, aku tak ada apa pun yang boleh. Malaikat dia kata, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi aku. Tuhan, Nabi ni main dekat aku. Nabi ni jumpa mana? Nabi jumpa Sayyidatina Aisyah dan main tepuk. Nabi badak-badak satu per tiga badak Nabi terus sembahyang. Nabi badak tepuk bini dia. Ya Aisyah, aku nak sembahyang kata. Tepuk bukan paksa dia pergi lugu ke, dia pergi jeruk air, apa pun bayar. Tepuk cerita dia. Tanya semua cerita je, ya Aisyah, bagus. Aku nak pergi sembah, aku nak sembahyang. Tepuk je. Bukan yang kita ni nak paksa orang je lugu, sibah air tak tepuk. Tepuk tu, lepas tu terus saja dia Nabi pun sembahyang. Akhirnya hadis tersebut. Dan cerita pun Nabi SAW bersyukur menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Nabi SAW pun sembahyang. Takbir pun Allahu Akbar. Nabi takbir. Nabi sembahyang malam macam kita 24, 20 tak ada. Nabi Siti sembahyang kita cuba malam. Dia berkata hadis kepada dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia ikut Nabi SAW sembahyang. Tengok Nabi sembahyang malam, dia pun nak pergi join. Dah duduk belakang Nabi lah, nak sembahyang sekali. Takbir, Allahu Akbar. Nabi takbir, dia pun takbir. Dan takbir sembahyang, dia pun ikut masbuk. Dia pun ikut Allahu Akbar. Tengok. Rakaat yang pertama Nabi baca suratul Baqarah. Lepas tu sambung pula suratul Al-Imran kan. Sampailah Nabi berhenti daripada Nabi rukuk. Nabi sudah dalam suratul Nisa 5 juz baca. Rukuk, sembahyang sujud, Nabi naik. Salman Al-Farisi dia pun mufarakah. Tak mampu aku nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Dan kita bang, satu hari Sayyidatina Aisyah dia tengok Sayyidatina Aisyah ni tengok Nabi sembahyang ni. Bila Nabi takbir Allahu Akbar saja, Sayyidatina Aisyah tengok perhati Nabi. Dia kata, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tak panggil Nabi ni ya Muhammad, tak panggil. Dia panggil ya Rasulullah. Dia panggil ya Rasulullah, bukan panggil ya Muhammad. Dia panggil ya Rasulullah. Menghormatkan dia sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Batu Al-Mustafa yang dia terpilih. Nabi takbir Allahu Akbar. Suruh Nabi menangis. Allahu Akbar. Dan Nabi baca surah. Dan basah ni pun Nabi basah. Ya, ganggu Nabi. Sampailah disebut dalam hadis Nabi. Ketika Nabi SAW sampai basah mereka jago Nabi sampai ke dalam tanah basah. Sayyidatina Aisyah pun berhati. Sampailah Nabi SAW sudah diberas bayar. Sudah bayar disebut. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu. Nabi sudah ni ketika Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu takbir azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
baru berhenti sembahyang. Dekat bila ada baru berhenti sembahyang. Terus Sayyidatina Aisyah pergi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sekejap tadi agak hal. Sebab apa lah hal ni lagi sembahyang kita sampai lagi sampai puasa jago sampai ke dalam. Ketiga, sedangkan hadis orang yang maksum la ya'su fi ma Allah, tak ada hak dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, aku semua yang menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang syukur. Nabi dapat terlarang abdul hamba tergerak hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu Rasulullah patah kita lagi. Kita ni tidur siang malam tak bangun-bangun. Allahu akbar. Ala kulli hal kita sama-sama buat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia kata selawat dan salam ke atas juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salam di atas surah hamba Allah Taala dan rasulnya Allah Taala. Siapa dia? Iaitu penghulu kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih. Bukan manusia yang sembarangan. Kalau kita tengok baca kisah kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita takjub. Bukan manusia yang biasa. Dia bukan benih yang orang bagi benih yang kita rupak dah. Benih memang dah pilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah manusia ibu bapa iaitu Sayyidah Abu Talib dan Siti Aminah radhiyallahu anha. Aminah ni bukan manusia biasa, dia taruh ke dalam benih. Ditaruh ke dalam supi bagi Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu. Bukan manusia biasa, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan di akhir dilahirkan. Kalau kita baca kisah kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh tahu yang ni manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta bewak dak pun kenal Nabi. Hadis dak ya. Pernah dengar kisah hadis dak. Hadis dak dia datang bewak ni. Bewak bukan bewak ida. Bewak ida ni lidah cabang. Dia bewak dak tu gas keping. Bewak dak yang lidah keping Arab. Hadis dak tu satu hari seorang Arab Badui dia ni nak apa? Nak tahu katakanlah adakah benar Nabi Muhammad ni adalah pesuruh Allah Taala, orang yang dipilih oleh Allah Taala. Dia main letak bewak ni letak atas belakang. Tahu. Nabi yang cerita kan majlis Nabi ni apa penuh. Dia bewak ni besar batang pinang letak dalam mulut dia. Bawa undang main sini, langkah sampailah depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kata datang jadi dah ada bawa main pula tak bisa salam tu main tu. Sahabat dia dah kepal dia kan, apa dia ni botok dia. Dia kata apa kat Rasulullah? Ma anta? Kamu siapa dia kata? Dia kata tanya ke? Dia tanya Nabi, ma anta? Takkan bagilah anta Muhammad dia kata pasti. Dia tanya ma anta? Kamu siapa dia kata? Nabi kata untuk dia kata ada Rasulullah, akulah Rasulullah. Nabi kata aku dah Arab Badui kata aku tak cakap silap. Tak percaya dia kata bahawa kamu ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kata hak aku ni apa kata aku ni bahawa aku ni Rasulullah. Illa ada dak malaikat dak ni dia kata. Dak ni bersaksi bahawasanya kamu Rasulullah, aku beriman kepada kamu bahawasanya kamu adalah Rasulullah. Jadi tak hampir lewat dak tu letak atas. Letak ada pun letak. Bewak tadi kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Asyhadu annaka rasulullah. Tu ucap. Orang Arab Badui ni beriman dengan dak ni. Bewak dak tadi buah ucap, dia tu ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Dia bewak dak. Bodoh lebih daripada bewak. Bewak daripada bewak tersebut. Beriman dengan sebab Allah bewak tadi dan ada mukjizat. Manusia bahkan bukannya manusia, bahkan haiwan pun mengenal akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu-batu binatang hadis Musa dan sebagainya banyaklah dia perkara yang Allah Taala berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ini yang terbaru orang yang berhidang baginda Nabi kan ke India kan, yang berhidang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ada perasaan sedetik di hati kita ni benci kepada orang yang berhidang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu disebut dalam kitab Fadilatul Faraid dia kata Allah nak lupa saya. Tapi itulah
Kalau aku lihat sama-sama kita menjaga, iaitu beramal dengan sunnah Nabi SAW, dan jaga apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, apa yang diperintahkan Nabi kepada kita, kita kena taat amal sama-sama. Dan juga di atas ahli rumahnya, dan selawat dan sejahtera tu ke atas keluarganya. Keluarga Nabi ini terbahagi pada dua. Yang pertama pada maqam doa, yang kedua keluarga yang pertama keluarga pada maqam zakat, dan yang kedua keluarga pada maqam doa. Itulah keluarga Nabi SAW. Keluarga pada maqam zakat iaitu kullu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu orang panggil keluarga pada maqam zakat. Tapi yang dia dari sini itu pada maqam doa. Orang yang pada maqam doa iaitu kullu mu'minin taqiyyin walau kana 'asiyan. Tiap-tiap orang yang mukmin yang beriman kepada Allah Taala walau kana 'asiyan, walaupun dia sekali itu derhaka kepada Allah Taala, dia masuk dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita di hari ini termasuk dalam keluarga pada maqam doa. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bahawasanya di sini ialah pada maqam doa. Semoga kita tergolong dengan golongan dalam ahli baitihi, yakni keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli rumahnya Nabi yang baik-baik, yang suci. Allahu akbar. Dan juga di atas sekalian sahabatnya Nabi, yakni sekalian yang berpindah mereka turut sama dengan Nabi SAW ke Madinatul Munawwarah, orang Muhajirin pindah ikut Nabi SAW. Dia sahabat. Bacalah banyaklah kisah, kalau baca-baca kita sirah dan sebagainya, banyak kisah-kisah sahabat radhiyallahu anhu yang bagaimana mereka itu berpindah dengan Nabi SAW ke sejak Makkah dan sebagainya. Hebat mereka sahabat radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Dan juga segala ahli Madinah, dan juga di atas sekalian yang mengikutkan akan mereka itu dengan beriman hingga hari kiamat. Jadi doa Abu Salih rahimahullah taala, kita nak baju sikit. Dan bagi manusia ni hingga hari kiamat, terbahagi manusia ni kepada dua puak. Hari kiamat nanti ni manusia terbahagi pada dua puak. Yang pertama puak yang dalam syurga, yang kedua puak satu lagi puak yang ke dalam neraka. Dua jenis puak dia. Jadi dua golongan. Yang pertama satu golongan yang masuk ke dalam syurga Allah Taala, dan satu golongan yang akan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dah agaklah kita ni bisa kita ni mau syurga dan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tergolong dalam list tersebut. Karena kesudahan kita ni tu macam bagaimana berlaku kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman tak silap, kan Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu. Satu hari orang tanya kepada Sayyidina Mu'az, "Ya Mu'az, kamu ni bila Rasulullah ni cerita buat syurga neraka apa dan bahawa Rasul tak tahu." Dia tak tahu, kenapa tak tahu. Dia jadi tak awak mendangi orang dan sahabat radhiyallahu anhu semua mendangi Sayyidina Mu'az. Sayyidina Mu'az ni bila sahabat ni dia habis belajar kita buat syurga neraka, dia mendangi. Tapi Sayyidina Mu'az tak menangis. Maka bila sampai ke wafatan bagi Nabi SAW, Sayyidina Mu'az pergi ke kubur. Menangis Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu. Orang tanya kepada Sayyidina Mu'az, "Ya Sayyidina Mu'az, kamu Nabi cerita pergi kamu tak menangis, tapi main kat sini dia kata kamu menangis. Apa masalah apa dia kata?" Dia kata sesungguhnya kubur ini dah, dia kata bahawanya kubur ni lah penentuan bahawasanya aku ni ahli celaka dan aku ahli bahagia. Kalaulah kubur ini raudhatan min riyadil jannah, syurga daripada tamat-tamat syurga, nescaya aku selamat di akhirat kelak dah nanti. Kalaulah kubur ini tempat daripada kufratan min kufratin nira, daripada curung daripada api neraka, saya di akhirat kelak nanti di pada mahsyar Allah aku orang yang celaka. Jadi kita dah fasa yang pertama kita dah lalui. Fasa yang kedua iaitu fasa kita dibangunkan ke dalam buka di atas muka bumi, dan kita akan lalui dengan fasa yang ketiga, fasa yang mana kita akan dimasukkan ke dalam yang kubur. Cuba kalau kami kita dah mengerti. Pasal ingat jadi tadi tu seorang sahabat ni pasal berarti 3 bulan sepanjang
Dia baju baru buat sepanjang belajar di Masjid Pisik. Dia belajar kat Masjid Pisik dulu, buat sepanjang. Dia belajar tafsir Ihsan dan Aqidatul Najib. Dia belajar orang tua lah. Tak tahu dia. Kitab tafsir ni tak ada. Dua tahap, Mati tu, ingatkan kita ingatkan dia tidur orang, pakak bangun balik semua. Gerak-gerak semuanya mati. Mati kita mengaji kitab tafsir Ihsan. Tu Allah Ta'ala, moga dengan tu Allah Ta'ala kesudahan kita, iaitu kesudahan yang baik. Harap-harap itulah. Dia kata orang yang beriman hingga hari kiamat terbahagi manusia kepada dua puak, iaitu satu puak ke dalam syurga Allah Ta'ala dan satu puak lagi ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak mau masuk dalam satu puak lagi, itu puak yang masuk ke dalam api neraka, kita berada masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Tengok kata Musannaf rahimahullah taala sikit. Adapun kemudian daripada itu ba'dal basmalah ba'dal alhamdulillah wassalatu wassalamu ila akhir ini, maka telah bertahun-tahun hamba si Musannaf lah melihat serta perhati, dia tengok perhati orang tua-tua dulu macam tu lah. Dia jenis cerita, aku tengok manusia hari ini, dia perhati, dia tengok manusia, melihat akan kebanyakan kawan-kawan hamba. Bahasa-bahasa tadi kan, kawan-kawan hamba yang dikeliling kelala, ada tepi-tepi keliling kelala. Duduk dekat-dekat dengan dia, terperhati dia. Macam kita terperhati kepada kesudahan kita. Biasa kadang-kadang terlintas dia tu. Yang dikeliling kelala kampung tempat hamba, tempatnya duduk kawan sekali dengan dia lah. Tengok kawan-kawan kampung dan sebagainya. Dan juga pada kebanyakan tempat-tempat hamba yang pergi berziarahi, yang duduk di ziarah, bertemu juga biasa pergi ziarah dan sebagainya. Dia tengok tempat-tempat dia ziarah dan menunaikan hajat-hajat hamba dan lain-lainnya lagi. Orang ada panggil hajat biasa. Tunggu dulu ni, tu kelebihan orang apa tunggu. Tunggu di sebelah dulu. Tunggu ni sambut 3 pagi, orang pergi Mekah. Orang tunggu pergi Mekah kan. Pagi tunggu. Zaman-zaman dulu tunggu pergi pukul pagi 3 pagi pergi azhar pergi Mekah. Azhar. Kau apa pun kan bagi jom apa. Ada tu pada petang ada siang dalam pagi. Tunggu saya nak pergi Mekah ni, boleh tak? Tunggu saya pergi Mekah. Pukul 3 pagi mai waktu mau pergi Mekah. Esok pagi pergi jam lagi. Nak datang mereka di dalam masyarakat. Hari ni tak lah. Hari ni tak ada lah masyarakat faham aku. Kadang-kadang mati pun tak tahu kata masyarakat ni. Contoh urus orang satu jenazah yang mati dulu 5 hari baru tahu kata dia mati. Tu pun busuk, kau tak busuk. Tak kata abang orang setempat ni dah ini. Ya, sebab tu untuk guru sangat ambil perhatian dalam bermasyarakat. Kita hari ni takut bermasyarakat sebab apa takut? Macam-macam. Tapi tunggu lah. Yang dia pergi di dalam berziarahi dan menunaikan hajat-hajat hamba dan lain-lainnya lagi. Maka hamba mendapatkan orang-orang awal pada tempat-tempat itu nampak sangat kasih kepada diri. Buat kerja sembahyang pun dah, gaji pun dah, apa kita buat main. Gaji, sembahyang, apa azab tu dah. Asal tak kira lah. Berapa yang kita hari ni bagus orang yang meninggalkan sembahyang. Tuan-tuan tahu kalau pergi jabat agama, bahagian nikah dan cerai. Nikah dan cerai untuk orang cerai. Kes apa yang menyebabkan boleh berlakunya perceraian? Bila disoalkan balik tanya umumnya berlaku kes perceraian iaitu disebabkan dia tak sembahyang. Laki bini tak sembahyang. Patah lagi sembahyang pun langsung tak sembahyang. Itu tu pergi jabat agama tanya. Orang yang buat kes bicara, kes nikah dan cerai. Kes tu bercerai sangat-sangat banyak. Di tempat saya kerja tu sehari 3 kali, 3 orang. Sehari 3, kadang sebulan sampai 100 orang mana. Bulan kalau ke 1 tahun. Baik bagi 3 tahun cerai macam-macam kes. Punca lah iaitu tidak sembahyang dan tak papah langsung ke tempat-tempat pengajian tu. Sebab tu lah kita hari ni dia kata manusia banyak dia kata kasih pada negeri dunia ini seolah-olah dia pada bawakan mereka di sini kampung yang tempat mereka yang sejati. Sampaikan disekarkan bahawasanya orang-orang yang kebanyakan ni sekar bahawasanya inilah tempat kampung kita yang sejati. Kerja pagi petang siang malam, pagi petang siang malam. Tak tahu bahawasanya dia akan dibatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
kasih sungguh kepada geridu beliau. Bukan kita siapa pun, baik saya sendiri, isteri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, orang yang berkata kita pun tengok sendiri pun tahu macam mana kehidupan mereka. Tak ada dah kira untuk kebaikan. Asyik benda-benda dia. Seolah-olahnya pada bawakan mereka itu orang-orang yang kampung di sini, kampung tempat mereka yang sejati. Dia akan mereka akan hidup sampai selama-lamanya. Yang sudah dan yang kekal mereka itu padanya dunia daripada pekerjaan mereka itu. Buat kerjanya sampai ke mati. Habis. Dan cakapan-cakapan mereka itu dan lain-lainnya sehingga tidak sedar mereka apakah pekerjaan orang-orang Islam yang bekerja dalam waktu zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh dan lain-lainnya. Contoh begini, saya berikut Jumaat Tabligh. Sekarang kita Jumaat Tabligh. Sudah ikut Jumaat Tabligh ketuk pintu dekat flat dekat cerah. Ketuk pintu. Tanya dia, dari siapa dia salah orang jemaah ni selalu ajak orang pergi ke masjid kan. Jom kita pergi masjid dan sebagainya. Ketuk pintu, dia buka pintu sebagainya keluar. Sembang. Tanya. Punya duduk sekali dengan ada anak, dengan ada bini tu sekali, dengan anak tak pernah nikah pun. Siap ada anak sekali. Allahu Akbar. Apatah lagi sembahyang dan sebagainya. Ini usaha yang mereka buat lah. Balapak kan. Ajak orang pergi masjid, suruh orang cerita gini-gini. Allah Satan sebut mengucap pun tak boleh padam. Auzubillahi min zalik. Tengok kita hari ni pun sama orang sembahyang zuhur, maghrib, isyak dan subuh tak ada ni orang azan masjid Bukhari punya semua kan. Allahu Akbar. Orang yang tapi tak ada apa. Bagi saya sendiri kan. Allahu Akbar. Waktu zuhur ibadah, waktu zuhur, waktu asar ibadah, maghrib ibadah, isyak ibadah, subuh apatah lagi dan lain-lain lagi daripada pekerjaan agama yang dibuat bekal bagi beberapa tempat lagi yang lain-lainnya daripada negeri dunia. Itulah dengan sebab kita tak sembahyang asal agama tak ada, dengan pengajian dan pengisian rohani tak ada, bukan mulalah menyambut macam-macam. Hari menyambut bon yang kan apa? Allahumma salli alaihi yang bon orang panggil apa? Hari pemujaan roh kan, baru difatwakan haram dan sebagainya. Ini punca asal agama tidak ada. Apatah lagi macam Ustaz Zamir Maktab sebut kan, bahawa orang panggil Allah yang orang panggil Allah lupa yang sebut orang panggil apa? Human right orang panggil. Macam-macam kita hari ini. Takut ke depan nanti anak-anak kita dan cucu-cucu kita takut terjebak dengan fahaman-fahaman yang macam itu, dengan sebab asal agama tidak ada. Hari ini pun berlapak orang yang mentafsirkan Quran birra'yi dengan pendapat akal ini. Birra'yi dengan pendapat akal. Memfassar Quran birra'yi dengan mentafsirkan Quran dengan birra'yi dengan kepala akal kita sendiri. Orang ramai tafsirkan Quran tersebut. Cabaranlah bagi dunia hari ini, sama-sama kita buat kerja agama dan kita semoga Allah Ta'ala ampunkan kita untuk kita disoal negeri akhirat kelak nanti. Bekal bagi beberapa tempat yang lagi agak, dia kata daripada pekerjaan agama yang dibuat bekal bagi beberapa tempat yang lain yang daripada negeri dunia ini. Maka dari sinilah hamba pun telah bertahun-tahun juga menaruh rusin dan berasa kesianlah kepada mereka dengan ditindikkan kepada akhir dan hujung jatuh bagi mereka itu daripada janji Tuhan nak mengazabkan mereka yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata kalau kita ni dia tengok dalam keadaan kesian belah keadaan manusia hari ni dalam keadaan lengkau kepada dunia, lengkau sampai sembahyang pun nak, apa pun nak, mengaji pun nak, apatah lagi untuk ni sekarang ni ya. Dan Allah Taala minat timpah dalam untuk ilmu tu semakin hari semakin kuat. Ilmu tauhid, sebab itulah masjid ataupun mana-mana tempat biar ada tiga benda. Ilmu fiqh, tauhid dan tasawuf. Belajarlah sungguh-sungguh sebagai asas bagi kita. Belajar sungguh-sungguh ilmu fadhai iaitu fiqh, tauhid dan tasawuf. Hari semakin benih tinggal ilmu tersebut. Sibuk dengan ilmu, tak ada masalah ilmu lain pun alhamdulillah belajar, tak ada masalah pun. Tapi utamakanlah tiga ilmu tersebut, ilmu fiqh, tauhid dan tasawuf. Dan dinamakan ilmu fardu ain.
Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam Syekh Ibrahim Al-Laqani sebut kata ada nabi jaa bi tauhidi wa qad araddu ali tauhidi fa arsyada al-khalqa li dini haqqi bi sayfihi wa hadihi li haqqi. Syekh Ibrahim Al-Laqani sebut kata ada nabi jaa bi tauhidi, datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa risalah tauhid, wa agama tauhid. Ada orang tinggal belajar ilmu tauhid. Wa qad araddu ali tauhidi. Sesungguhnya agama itu sunyi daripada agama tauhid. Katanya Nabi bawa risalah tauhid, Nabi dihempak, Nabi dicekup dengan kulit utang dan sebagainya. Kerana apa? Kerana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini semakin hari meninggalkan ilmu tauhid. Wa qad araddu 'ani tauhid fa arsyada al-khalqa li dinil haqq. Nabi menunjukkan manusia ini kepada agama yang sebenar. Bisayfihi wa hadihi, dengan bisayfi, dengan pedang, wa hadihi, dengan tunjuk dan hidayah. Bisayfihi dikata ulama iaitu dengan ashab, dengan sahabat Nabi, dengan pertolongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi berharap macam tu sampai patah gigi, sampai ni berperang sahabat radhiyallahu anhu dan sebagainya. Kita hari ini meninggalkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikit lagi babi tu. Dia kata dengan meninggalkan perkara-perkara, dia kata mereka yang lupa kepada dia dan berhaka kepada dia dengan mengerjakan perkara-perkara yang ditegahkan oleh mereka itu dan meninggalkan perkara-perkara yang wajib di atas mereka itu. Banyak orang meninggalkan perkara-perkara yang kewajipan, sembahyang, ngaji, menuntut ilmu dan sebagainya. Itu adalah benda-benda perkara yang wajib. Maka hamba pun sukalah pada menuliskan risalah ini pada menyatakan hal manusia pada ahwal hingga awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan dia menjadikan satu sebab bagi sedar mereka itu yang tersebut. Jadi salah semoga menjadi kesedaran bagi kita, saya sendiri yang belajar dan tuan-tuan yang berzakarah ni dan sahabat-sahabat kita memiliki kesedaran pada agama Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Saya rasa sekadar tu, nanti kita sambung lagi lah, kita ambil dah mukadimah ni. Nanti kita sambung bagi bab kata musannif rahimahullah taala, maka berkata hamba hendaklah kita tahu bahawa segala umur yang lalu di atas kita itu ada Adam ialah 5 umur insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا قولا وفعلا ظاهرا وباطنا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.